Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, Alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bersama-sama kita menghayati sejarah sahabat yang mana nama beliau pernah beberapa kali disebutkan, iaitu apabila kita menghayati sekelumit sejarah hidup sahabat seumpama Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, begitu juga dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat yang namanya disebutkan beberapa kali yang kita maksudkan ini adalah mungkin jarang kedengaran. Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sekalian sahabat baginda, ambillah oleh kamu, sama ada daripada sudut riwayat mahupun bacaan, daripada kitab suci Al-Quran yang dimaksudkan, ambillah oleh kamu Al-Quran ini daripada 4 orang. 4 orang yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, dan inilah dia, Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in. Bermakna, beliau dalam barisan para sahabat yang diberi kepercayaan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan dan menyampaikan Al-Quran. Siapa dia? Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dimaksudkan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila disebutkan Salim Maula, istilah Maula ini biasanya diguna pakai bagi seseorang yang asalnya merupakan seorang hamba, statusnya sebagai seorang hamba. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah, bermakna Salim adalah bekas hamba kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila Abu Hudzaifah memeluk Islam, iaitu tuannya, beliau yang mempunyai seorang hamba yang bernama Salim ini mengajak ahli keluarganya untuk memeluk Islam. Ini termasuklah kedua anaknya, Hudzaifah sendiri dan Utbah radhiyallahu anhuma. Mereka ikut sama masuk Islam bersama ayah mereka, iaitu Abu Hudzaifah. Saking Abu Hudzaifah ini sayang sangat dengan Salim, yang walaupun Salim ini merupakan hamba sahaya kepada Abu Hudzaifah, maka Abu Hudzaifah mengajak sama Salim untuk memeluk Islam. Dan Salim ini menerima Islam dengan hati yang terbuka. Sejak daripada itu jamaah yang dirahmati Allah, Abu Hudzaifah tidak pernah memandang Salim ini sebagai hamba kepadanya.
Sebab beliau mengerti apa yang diajarkan oleh Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sejak sekian lama tradisi menganggap seseorang itu sebagai hamba. Lebih-lebih lagi status hamba itu adalah anak yang lahir daripada wanita dan lelaki, iaitu pasangan suami isteri yang berstatus hamba. Anak tersebut automatik adalah berstatus hamba. Salim demikian. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu yang memahami prinsip Islam yang sedikit demi sedikit menghapuskan perhambaan, tradisi yang diamalkan berkurun-kurun lama ini, maka Abu Hudzaifah yang juga menyayangi Salim sama seperti ia menyayangi anaknya Hudzaifah sendiri dan juga Utbah, maka ia tidak jadi keberatan untuk memerdekakan Salim. Begitu saja. Sebab baginya Islam mengajarkan bahawa manusia ini sebenarnya daripada satu keturunan yang sama, iaitu daripada siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Manusialah yang membeza-bezakan, mengkasta-kastakan. Si fulan ini adalah tuan, si fulan ini adalah raja, si fulan ini adalah pemimpin, si fulan ini adalah seorang hamba dan sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Islam dengan syariat yang diturunkan sedikit demi sedikit menghapuskan, menghakis tradisi yang buruk ini yang diamalkan oleh manusia. Maka seperti mana yang disebutkan tadi, Abu Hudzaifah menyedarinya. Maka dengan yang demikian, ia terus sahaja memerdekakan Salim yang juga telah memeluk Islam pada ketika itu. Meskipun demikian, Salim sedar status asalnya dan dia terus hidup bersama keluarga Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita perhatikan ya, indah dan manisnya ukhuwah Islam, persaudaraan yang dibangunkan oleh agama Allah yang suci ini, iaitu menganggap semua manusia ini sama. Sebab itu kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala apabila contohnya mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat kurniaan Allah, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk mengenang asal usul mereka. Kenang asal usul. Kamu daripada Adam, Adam daripada tanah, sebagai menunjukkan bahawa kamu sebenarnya asalnya daripada Adam. Kamu semuanya adalah sama. Kata-kata Sayyidina Umar sendiri, sewaktu beliau menjadi khalifah, beliau pernah mengeluarkan kata-kata yang cukup indah, yang cukup cantik susunannya. Matasta'batumun nas. Sejak bila kamu memperhambakan sesama manusia? Waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sedangkan dia yang kamu anggap, yang kamu jadikan dia sebagai hamba itu, dia dilahirkan oleh ibunya sebagai seorang yang merdeka. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, cantiknya ukhuwah, indahnya ukhuwah, persaudaraan dalam Islam yang menolak sebarang bentuk penghambaan. Dan kita sedia maklum ya jamaah, syariat diturunkan, firman Allah disampaikan. Tapi kalau tidak dipraktikkan, Islam hanya tinggal pada nama.
ibarat kalau ianya sebuah artikel, satu tulisan ataupun dalam sebuah kitab, ia hanya cantik dalam tulisan sahaja, tanpa diamalkan. Kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, Abu Hudzaifah, Salim dan keluarga Abu Hudzaifah ini sendiri telah mempraktikkan, menunjukkan, menjadikan apa yang difirmankan Allah sebagai satu realiti kehidupan. Bahawa perhambaan ini memang dibasmikan oleh agama Allah ini. Maka sejak itulah jamaah yang dirahmati Allah, Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu ini, ia mempelajari Al-Quran. Ia mendengar, boleh dikatakan setiap majlis Rasulullah, setiap perhimpunan yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Salim walaupun statusnya asalnya seorang hamba, bukan bermakna beliau orang yang IQ-nya ini tak seberapa. Tidak. Malah beliau orang yang bijak, yang cepat menangkap apa yang disampaikan dan beliau menghafalnya. Itu kelebihan, antara kelebihan Salim Maula Abu Hudzaifah. Sebab itulah apabila Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ia mendengar dengan penuh tekun, dengan penuh perhatian, dan ia kemudiannya menghafaznya. Dan ia dapat membacakan kembali seperti mana persis apa yang dibacakan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah beliau dibariskan oleh baginda. Apabila kamu ingin mempelajari Al-Quran, mengambil periwayatannya ataupun bagaimana cara bacaannya, ambillah daripada 4 orang ini, dan salah seorang di antaranya adalah Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi jamaah dirahmati Allah, bukan sahaja beliau dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, bukan sekadar beliau ini kemudian terus tinggal hidup bersama dengan Abu Hudzaifah, malah Abu Hudzaifah dengan Salim ini telah membuktikan bahawa apabila Salim ini dimerdekakan, menjadi orang merdeka, statusnya dah bukan lagi seorang hamba, ia boleh dikatakan duduk semeja dengan Abu Hudzaifah. Bersama-sama, seakan-akan dah tak ada lagi satu garis yang memisahkan, yang menjadikan Abu Hudzaifah ini berada di kasta di atas dan Salim berada di kasta di bawah. Tidak. Majikan ataupun tuan dengan hambanya. Dah tak ada lagi. Jadi jamaah dirahmati Allah, mereka hidup sebagai saudara. Ini yang kita maksudkan, yang kita tekankan tadi sebagai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam menolak apa jua bentuk kelainan. Satu bangsa dengan satu bangsa yang lain, satu warna kulit dengan satu warna kulit yang lain, satu manusia ataupun orang daripada satu daerah dengan daerah yang lain dan sebagainya. Jadi semuanya ini dibasmi oleh agama suci kita ini. Walhamdulillah. Sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah, menghidupkan ukhuwah Islamiyah walaupun ia tidaklah disenaraikan dalam rukun-rukun iman mahupun rukun-rukun Islam, tapi ia merupakan prinsip asas ajaran Islam yang perlu diamalkan, yang perlu dihidupkan. Kita mengelakkan sedapat mungkin segala bentuk kelainan. Kelainan bukan menyebabkan kita ini tidak boleh bersama. Malah kerencaman-kerencaman ini menjadikan hidup kita ini pelbagai dan sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, contoh satu lagi ukhuwah Islamiyah yang ditunjukkan
oleh Abu Hudzaifah, bekas tuan kepada Salim, Maula Abu Hudzaifah ini, apabila kedua-dua mereka ikut serta dalam peperangan Yamamah, iaitu peperangan dalam menentang orang-orang murtad pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah. Dalam peperangan ini, Abu Hudzaifah menunjukkan contoh, bahkan Salim sendiri menunjukkan contoh tauladan yang wajar kita ambil perhatian, wajar kita ambil pengajaran. Dalam menyerap serangan-serangan yang dibuat oleh pihak musuh yang begitu hebat, Abu Hudzaifah mempertahankan saudara seislamnya, Salim. Salim bermati-matian mempertahankan Abu Hudzaifah. Kita lihat jamaah dirahmati Allah. Mereka saling bekerja sama, saling membantu, dan mereka membuktikan bahawa yang silam sebelum Islam biar lepas, biar berlalu. Status seorang tuan dengan hambanya dah ditiadakan lagi. Sebab itulah jamaah dirahmati Allah. Tapi Allah menentukan, Allah menyayangi mereka. Kedua-dua mereka ini gugur syahid di jalan Allah dalam peperangan Yamamah itu sendiri. Dan apabila jenazah ditemui, jenazah ataupun mayat Abu Hudzaifah di samping Salim, kedua-dua mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam mempertahankan agama Allah, iaitu dalam peperangan Yamamah ini. Dan apabila dimaklumkan kepada pemimpin tentera Khalid bin Al-Walid, maka Khalid telah meminta supaya kedua-dua mereka, Abu Hudzaifah maupun Salim Maula Abu Hudzaifah ini, dimasukkan ke dalam liang lahat yang sama. Mereka bersaudara dalam Islam. Mereka bersaudara di alam barzakh. Dan insya-Allah mereka juga disatukan oleh Allah di syurganya yang penuh nikmat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah sekelumit daripada sejarah hidup Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang menunjukkan contoh yang kukuh, yang utuh, yang hebat dalam persaudaraan dalam Islam itu sendiri. Jamaah dirahmati Allah, bila kita menghayati dan mengikuti senarai para sahabat yang terdapat dalam kitab Rijal Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, maka senarai Salim ataupun nama ataupun riwayat hidup Salim Maula Abu Hudzaifah ini adalah sahabat yang ke-60, dan ia adalah merupakan sahabat yang terakhir. Ini bermakna sekaligus siaran ini adalah merupakan siaran daripada siri sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang terakhir. Terima kasih para jamaah di atas sokongan para jamaah yang terus mengikuti siaran yang diperkongsikan oleh Masjid Qasim kita ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil contoh tauladan yang diwariskan kepada mereka. Kepada kita semua, maaf. InsyaAllah, dalam kesempatan yang lain, kita akan menghayati siri yang lain pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi di atas segenap sokongan yang diberikan oleh para jamaah sekalian. Mohon maaf di atas apa jua kekurangan,
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.